Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Para pegawai Kementerian Kejuaraan saya hormati, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah sempena dengan tarikh Maulid Ar-Rasul. Marilah pada hari ini kita sama-sama refleksi sirah Maulid Ar-Rasul. Barangkali setiap tahun peristiwa ini dikenang dan kita kenang sekali lagi pada kali ini. Mudah-mudahan kita mendapat faedah yang baik. Dan biasa kita mulakan dengan surah Al-Fil yang menceritakan tahun kelahiran bagi Rasulullah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsalnahum taran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil waj'alhum ka'asfin ma'kul. Surah Al-Azim. Apakah kamu lihat bagaimanakah Tuhan kamu melakukan kepada tentera gajah? Dan apakah tidak Allah jadikan tipu daya mereka dalam sia-sia? Dan Allah mengutuskan ke atas mereka tayran ababil, burung ababil. Tarmihim bihijarah, dan burung itu melempar mereka dengan batu min sijil yang panas, yang terbakar. Fajalhum ka'asfin ma'kul, dan dijadikan, maka Allah jadikan mereka seperti daun yang dimakan binatang. Inilah satu peristiwa besar, peristiwa yang berlaku pada tahun kelahiran bagi Rasulullah. Sempena kita melihat tarikh milad Rasulullah. Dan di antara peristiwa tentera bergajah dengan malam kelahiran bagi Rasulullah, pada pagi kelahiran Rasulullah, hanyalah 50 malam. 50 hari saja beza di antara 55 hari. 55 malam saja beza di antara peristiwa besar tadi dengan kelahiran bagi Rasulullah. Tentera gajah dimusnahkan Allah, dan kelahiran Rasulullah selepasnya hanyalah 55 malam saja. Inilah menandakan kelahiran bagi Rasulullah yang membawa cahaya kepada dunia seluruhnya. Wulida yatiman mata kariman. Dan Rasulullah dilahirkan sebagai anak yatim, dan Rasulullah wafat dengan kemuliaan. Dan itulah sejarah bagi Rasulullah yang ringkas. Mari kita lihat sejarah bagaimanakah pada tahun tersebut Abrahah datang untuk menghancurkan Ka'bah. Tujuannya adalah untuk memalih manusia kepada Ka'bah yang baru dibina di Yaman ataupun di Sana'a. Mereka datang untuk meruntuhkan Ka'bah sebab orang Quraisy bertawaf di Ka'bah. Ka'bah menjadi tempat yang makmur dengan perniagaan dan sebagainya, kunjungan dan sebagainya. Maka perkara ini harus dihalang. Dan mereka membina Ka'bah lain di Sana'a. Inilah Ka'bah, kesan Ka'bah yang dibina oleh Abrahah masih kita dapat saksikan di Sana'a. Dan ini dipanggil Ghurfah Qules, yaitu tapak binaan Ka'bah yang dibina oleh Abrahah. Tujuannya lah untuk mesra manusia supaya datang ke Yaman. Yaman menjadi negara yang makmur dan meninggalkan Mekah, dan itulah tujuannya. Tetapi Allah tidak mengizinkan mereka. Bahkan Allah menghancurkan tentera bergajah ini. Dan dalam kisahnya ketika itu Abdul Muttalib, yaitu datuk bagi Rasulullah SAW, ketika Abrahah masuk ke Mekah, dia telah merampas 200 ekor unta yang dipunyai oleh Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib bertemu dengan Abrahah untuk meminta kembali untanya. Terjadilah dialog yang dirakamkan dalam sirah. Abdul Muttalib ialah seorang yang handsome, jasiman wasiman, perkasa, besar dan handsome. Dan dia bertemu dengan Abrahah dalam kemahnya dan melihat wajah Abdul Muttalib. Abrahah terasa kagum dan dia menyambut dan turut duduk di atas tikar atau lantai bersama dengan Abdul Muttalib. Lalu dia bertanya, apakah hajat Tuan hamba berjumpa saya? Maka jawab Abdul Muttalib sebagaimana yang dinyatakan dalam sirah ini, saya datang ialah untuk
supaya Tuhan mengembalikan 200 ekor unta yang Tuhan rampas pada saya, daripada unta saya. Dan kata Abraha, Tuhan datang hanyalah untuk meminta unta, sedangkan apakah Tuhan tidak tahu bahawa kami datang untuk meruntuhkan agama Tuhan hamba, iaitu kami ingin meruntuhkan Kaabah. Maka jawab Abdul Muttalib, Kaabah ada tuannya, dan unta itulah saya tuannya. Saya minta sebab saya lah tuan kepada unta, tetapi Kaabah itu ada tuannya, Allah yang menjaganya. Dan kata Abraha, tiada siapa yang dapat menghalang saya untuk meruntuhkan Kaabah. Maka Abdul Muttalib pulang ke Mekah, naik di atas bukit Jabal Qubais di tepi Kaabah, dan tiba-tiba melihat burung ababil datang berduyun. Itu kisah sirah yang dinyatakan secara ringkas dan dimusnahkan tentera bergajah. Tentera bergajah patah balik dan tidak jadi masuk ke Kaabah dengan rahmat ilahi, dan musnahlah tentera bergajah. Hari ini kita lihat kesan peristiwa ini dapat kita saksikan dalam kajian arkeologi. Mereka temui gading gajah di kawasan yang terlibat. Sama ada ini benar-benar gajah daripada gajah yang dimasukkan ataupun gajah lain, wallahu a'lam. Tetapi mereka mengkaji dan menemui kesan-kesan daripada peristiwa besar tadi. Dan peristiwa ini menandakan kelahiran bagi Rasulullah SAW yang membawa cahaya hidayah ke seluruh dunia. Sempena dengan peristiwa inilah kita lihat Pakistan yang membina kekuatan tentera mereka. Dia telah membentuk ataupun mencipta misal sebagaimana negara maju lain yang diletakkan nama Ababil. Pakistan, Iran menggunakan perkataan Ababil sebagai simbol perjuangan mereka. Dan Ababil lah simbol perjuangan yang pertolongan daripada Allah SWT. Dan barangkali itulah sebabnya Pakistan menggunakan nama Ababil dalam logistik peperangan yang mereka ciptakan. Tuan-tuan yang semati, hari ini dalam peristiwa haji kita lihat peristiwa dikatakan tempat yang Abraha berkemah sebelum masuk untuk menyerang Kaabah. Ialah di satu kawasan di antara Mina dengan Muzdalifah. Dan tempat itu kita panggil Wadi Al-Muhassar sekarang. Di dalam Haji Al-Wada, Rasulullah apabila sampai di situ, Rasulullah minta supaya dipercepatkan perjalanannya. Di antara Muzdalifah dengan Mina ada satu lembah, dan lembah itu sekarang kita lihat berada di antara dua kawasan ini. Selepas kita wukuf di Padang Arafah, kita ke Muzdalifah dan kita ke Mina. Di antara Muzdalifah dan Mina ada satu lembah yang disebut sebagai Muhassar. Dan disitulah dikatakan tempat berkhemahnya gajah Abraha. Dan dalam konteks ini, Rasulullah apabila melalui jalan tersebut, Rasulullah percepatkan untuk menyatakan bahawa itu kawasan yang Allah musnahkan satu bala tentera. Dan hari ini pun kita sempena perkara sama. Apabila kita sampai ke lembah Muhassar, kita percepatkan perjalanan. Tetapi jemaah haji Malaysia selalunya naik bas. Dan kita tidak sedar pun, kita telah sampai kepada lembah yang dimasukkan tadi. Lembah kemusnahan yang disebut juga dengan nama lembah An-Nar, lembah api. Ataupun disebut juga dengan Wadi Al-Maghdub Al-Hashim, iaitu wadi yang Allah murka ke atasnya. Tuan-tuan yang semati, inilah pemandangan kalau kita datang daripada Mina ke Muzdalifah ke Mina, kita akan melalui lembah ini. Dan sekali-sekala kawasan ini ada air yang bertakung, menunjukkan kawasan inilah kawasan lembah yang kita lalui dalam perjalanan haji. Dan inilah pemandangan Mina daripada atas. Kita berjalan ataupun percepatkan perjalanan daripada Muzdalifah ke Mina untuk tujuan melontar pada hari-hari tasyrik. Dan itulah yang pertamanya lah Arafah dan kemudian pada hari tasyrik untuk kita melontar. Dan ada hubungan dengan peristiwa yang saya maksudkan tadi. Bilakah tarikh kelahiran bagi Rasulullah? Terdapat persediaan pandangan daripada para ulama. Ada yang mengatakan pada 8 hari bulan Rabiul Awal, dan ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal, bahkan ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Dan oleh kerana Ibn Ishaq penulis sirah mengambil 12 Rabiul Awal sebagai tarikh kelahiran bagi Rasulullah, maka tarikh ini menjadi popular dan diraikan di seluruh dunia pada tarikh yang sama. Tuan-tuan yang semati, kita lihat silsilah Rasulullah daripada Nabi Ibrahim
kepada anak-anaknya Nabi Ismail alaihissalam, kepada anaknya Adnan, dan kepada Ma'dad, dan seterusnya kepada baginda Rasulullah SAW. Terdapat 24 keturunan silsilah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam sampailah kepada Rasulullah SAW, dan mereka daripada keluarga para anbiya. Dalam konteks ini kita lihat, kalau kita pergi ke Mekah hari ini, tempat rumah baginda Rasulullah terletak di, tuan-tuan lihat di sini dalam peta ini, kalau kita lihat daripada Safa Marwah, dia berada di kawasan di sebelahnya. Tetapi rumah ini telah tidak ada lagi. Terdapat pertikaian apabila kerajaan baru mengambil alih daripada Osmaniyah. Ketika kerajaan Osmaniyah, tempat-tempat yang ada kaitan dengan rumah Khadijah, rumah kelahiran Rasulullah, rumah para sahabat dijaga dengan sempurna selama ratusan tahun. Bahkan mereka memeliharanya sejak daripada zaman Khalifah Rasyidin. Sampailah pada kerajaan Osmaniyah. Dan apabila sampai kerajaan Osmaniyah jatuh pada tahun 1924, kerajaan baru mengambil alih, kerajaan Saudi. Mereka tidak suka tempat-tempat ini dipelihara dan diusahakan supaya rumah Rasulullah dirobohkan. Ketika itu kita lihat UMNO, dan inilah peta rumah Rasulullah. Sangat simple. Inilah rumahnya. Ada satu bilik utama, bilik tidur satu, bilik simpan barang satu, itu saja rumah Rasulullah. Dan rumah ini selepas Rasulullah telah berhijrah ke Madinah, dirampas oleh sepupunya sendiri. Barangkali sepupunya belum masuk Islam ketika itu. Namanya Aqil bin Abu Talib, sepupu Rasulullah. Yang ketika itu barangkali belum masuk Islam. Dirampas rumah Rasulullah dan dijual kepada Muhammad bin Yusuf, yaitu adik kepada Yusuf Thaqafi. Kemudian rumah ini dibeli oleh isteri Khalifah Harun Rashid bernama Zubaidah yang sangat terkenal. Zubaidah ialah seorang permaisuri yang sangat terkenal dengan sejarah Mekah. Dia membeli rumah Rasulullah dan dijadikan masjid. Dan kekal masjid itu sampai tahun 1950. Tetapi apabila kerajaan Saudi telah mengambil alih, mereka ingin meratakan, meruntuhkan masjid tempat rumah Rasulullah dilahirkan. Tujuannya lah, mereka ada sebab tertentu. Mereka tidak ingin supaya sejarah ini dikenang barangkali, dan mereka memberi alasan bahawa ditakuti bahawa perkara khurafat akan berlaku. Mereka perintahkan supaya rumah Rasulullah diruntuhkan. Tetapi UMNO-nya, yang bernama Syekh Abbas Yusuf Qatan ini, merayu pada kerajaannya, janganlah roboh. Dan sekiranya ingin diroboh juga tempat kelahiran Rasulullah, gantilah dengan tempat yang mulia. Jangan dengan tandas. Dan di atas permohonan daripada UMNO inilah, maka rumah Rasulullah yang sudah menjadi masjid ini diruntuhkan, dijadikan sebagai perpustakaan sekarang. Inilah perpustakaan yang dibina kerana kerajaan Saudi tidak gemar sejarah yang terdapat di sekitar Mekah itu dipelihara. Sayang, hari ini hanyalah sebuah perpustakaan yang kita lihat di kota Mekah yang menandakan tempat kelahiran Rasulullah. Tuan-tuan yang hormati, kalau kita lihat daripada puncak menara jam tadi, kita lihat kawasan rumah Rasulullah dapat dilihat dengan jelas di kawasan yang telah sekarang sudah menjadi perpustakaan. Dan kita lihat berbeza sikap mereka dengan tempat kediaman Yahudi. Ketika semua rumah sahabat di sekitar Mekah, rumah Rasulullah, rumah Siti Khadijah dimusnahkan, termasuk kediaman Sayyidina Abu Bakar dimusnahkan. Rumah kediaman Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ialah di sekitar Hotel Hilton sekarang. Begitu juga dengan rumah Sayyidina Hamzah juga di kawasan yang hampir sama, telah hilang. Dibina dengan hotel Yahudi bernama Hilton. Dan demikianlah nasib bagi kerajaan baru terhadap sejarah bagi Rasulullah. Tetapi berbeza dengan sikap mereka tentang sejarah Yahudi. Tempat penempatan Yahudi yang terakhir di Madinah ialah di Khaybar. Mereka memelihara kawasan ini supaya menjadi kawasan pelancongan. Mereka memelihara kota Yahudi yang terdapat di Khaybar. Sedangkan mereka musnahkan sejarah Rasulullah di Mekah. Apakah sebabnya? Wallahu a'lam. Dan sekarang kota Khaybar yang dimusnahkan oleh Rasulullah dalam peperangan terakhir Yahudi di Madinah telah dipelihara dengan baik
untuk tujuan pelancongan, tetapi tidak dengan sejarah Islam. Itulah sikap kerajaan sekarang yang harus kita refleksi tanda sejarah keagungan bagi Rasulullah di Mekah. Dalam konteks ini, bukan saja sejarah Rasulullah dipadamkan di Mekah, mereka juga melarang daripada merayakan hari Maulid. Kerajaan Saudi tidak membenarkan perayaan hari Maulid sebagaimana kita diajarkan di Malaysia. Dan kita merayakan Maulid Rasulullah dengan menceritakan kembali sejarah perjuangan baginda. Dan perjuangan yang agung ini harus kita rakamkan sebab kecintaan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah sendiri apabila ditanya, kenapakah baginda sentiasa berpuasa pada hari Senin? Rasulullah mengatakan, "Dzalika yaum wulidtu fihi wa yauma unzila fihi an-nubuwah." Hari Senin ialah hari kelahiran saya. Hari Senin, hari kelahiran saya, dan saya berpuasa pada hari Senin. Dan pada hari Senin, saya diturunkan dengan Al-Quran, Iqra, dan saya dilantik menjadi nubuwah dengan Nabi pada hari Senin. Dan Rasulullah merayakan hari lahirnya dengan berpuasa. Tetapi kerajaan Saudi mengatakan itu haram. Inilah perbezaan antara dua pendekatan. Pendekatan yang dipegang oleh ulama Mekah yang kita sebut sebagai Wahabi, yang melarang sama sekali. Sedangkan kita, umat lain, melihat ialah satu perkara untuk mengerti cinta kita pada Rasulullah. Dalam Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika falyafrahu. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika falyafrahu. Katakanlah dengan kelebihan Allah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, maka demikianlah kita bergembira dengan rahmat Allah. Apakah Rasulullah dilahirkan bukan dengan kelebihan, dengan rahmat Allah? Lahirnya Rasulullah sebagai sebesar-besar rahmat. Dan hendaklah kita bergembira. Allah kata, "Falyafrahu," hendaklah kamu bergembira. Dan itulah sebab kita merayakan, memperingati, menyambut hari kelahiran Rasulullah. Disebabkan, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika falyafrahu." Dan inilah sebahagian daripada pentafsiran. Dan bergembira dengan kedatangan Rasulullah, dengan kelahiran Rasulullah, ialah sebesar-besar rahmat yang diturunkan kepada manusia. Dan kita berhak untuk bergembira. Dan itulah yang terjadi antara kita dengan mereka. Dan kita lihat juga, mereka yang pertama merayakan hari Maulid Rasulullah ialah seorang raja yang adil. Raja Al-Muzaffar Malik Irbil, iaitu Raja Irbil, dan dia adalah raja yang sangat adil dan sangat bertakwa. Memulakan perayaan sambatan Maulid Rasulullah, dan inilah sebabnya ulama Mekah mengatakan dia tidak dirayakan oleh Rasulullah, tidak dilahirkan oleh para sahabat. Sedangkan Rasulullah berpuasa pada Isnin sebagai kesyukuran kelahirannya. Dan pada Isnin juga lah Rasulullah dilantik menjadi Rasul. Tuan-tuan yang saya hormati, Ibnu Katsir sendiri dalam tarikhnya Wal Bidayah wan Nihayah menyatakan bahawa raja ini yang memudahkan perayaan Maulid Rasul ini ialah seorang raja yang syahman, syaja'an, batilan, aliman, adilan, rahmatullah, dan raja yang sangat adil. Yang memulakan perayaan Maulid Rasul ini seorang raja yang sangat adil dan raja yang boleh dijadikan sebagai panduan. Apabila kita tanya kepada Syekh Islam, Rektor Universiti Azhar yang bernama Muhammad Khadar Husain, dan orang bertanya kepadanya, apakah hukum merayakan hari Maulid? Dia kata, "Amma ihtifalana bizikri al-maulidihi fa inna lam naf'al wa lima fa'alu hissan bisabit." Kita merayakan hari Maulid Rasul, kata Syekh Azhar ini, tidak berbeza dengan apa yang dilakukan oleh Hisam bin Sabit. Siapakah Hisam bin Sabit? Hisam bin Sabit ialah seorang penyair. Dia datang kepada Rasulullah, dia memuji Rasulullah. Dan Rasulullah mendengar. Pujian-pujian syairnya cukup indah, menggambarkan rahmat yang Allah berikan melalui Rasulullah kepada seluruh manusia. Dan Rasulullah mendengar pujian daripada Hisam bin Sabit. Dan di dalam Maulid di Mesir, mereka membaca qasidah. Qasidah ialah untuk melihat perjuangan akhlak Rasulullah di dalam sebarang perjuangannya. Dan itulah yang dibaca dalam Maulid. Kata mufti ini, kalaulah kita
membaca qasidah, memuji Rasulullah. Sama seperti yang dilakukan oleh sahabat. Hisam bin Sabit depan Rasulullah. Dan Rasulullah membenarkannya. Dan demikian juga, kalaulah kita membaca syair, membaca marhaban dan sebagainya. Walam nafa'al awalima fa'ala Ali bin Abi Thalib. Kita, kalau kita membaca puji-pujian Rasulullah, perjuangan Rasulullah, kita juga mengerti apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan juga dilakukan oleh Bara' bin Azib atau Anas bin Malik. Yang mereka juga yuhadithu an mahasin Rasulullah SAW khulaqiyah. Dan mereka menceritakan kebaikan akhlak Rasulullah. Dan itulah yang kita lakukan dalam Maulid. Hari ini pun kita membicarakan perjuangan Rasulullah. Dan apakah yang menyebabkan ini diharamkan oleh Wahabi? Ulama Wahabi sepakat mengharamkan perayaan Maulid Rasulullah. Mereka tidak raya hari ini. Sebut Maulid pun mereka tidak hari ini. Membezakan kita dengan mereka ialah mereka tidak merayakan Maulid hari ini. Tuan-tuan yang mati. Dan Syekh Azhar mengatakan, apa yang kita baca dalam qasidah, apa yang kita baca dalam syair perjuangan Rasulullah, dan kita mengulang kembali perjuangan Rasulullah, ialah apa yang dilakukan oleh para sahabat. Dilakukan oleh Sayyidina Ali, dilakukan oleh Anas bin Malik, dilakukan oleh Bara' bin Azib. Dan itulah jawapan yang diberikan oleh Syekh Hadir Hussein. Tuan-tuan, kita lihat di Turki. Turki ketika zaman Osmaniyah menjadikan perayaan Maulid Rasul ialah satu agenda utama negara. Dilakukan oleh negara. Pada hari itu diberikan anugerah kepada mereka yang berjasa. Dan tempat perayaannya ialah Masjid Ahmad. Ataupun kita sebut Masjid Biru. Tuan-tuan yang pernah pergi Istanbul, kita dapat saksikan di situlah tempat resmi Kerajaan Osmaniyah merayakan selama 600 tahun. Selama 600 tahun, ulama bersepakat, tidak ada membantah, bahawa sambutan Maulid Rasul dilakukan oleh Kerajaan Osmaniyah yang menjadi penaung kepada seluruh umat Islam di dunia. Dan Masjid Ahmad ini sangat istimewa sebab disebut sebagai Masjid Biru, marmarnya warna biru. Saya bawa balik daripada Istanbul semalam, masih letih lagi hari ini, juga melawat Masjid Ahmad, tapi sekarang dalam renovation, tidak dibuka sepenuhnya. Dan apa yang disebutkan di sini ialah Kerajaan Osmaniyah sebagai penaung kepada seluruh umat Islam satu masa dulu merayakan Hari Maulid dengan besar-besaran. Kerana kita bersyukur dengan lahirnya Rasulullah dan diutus menjadi Rasul yang terakhir kepada seluruh manusia. Inilah pemandangan dalam Masjid Ahmad. Ketika zaman Kerajaan Osmaniyah, kita lihat bagaimanakah dan perayaan ini dilakukan oleh Kerajaan Osmaniyah. Bukan saja dilakukan oleh di Istanbul, tetapi seluruh di bawah Osmaniyah, termasuklah di Mesir. Ini ialah pemandangan perkara yang sama yang dilakukan di Mesir. Orang Mesir juga merayakan hari ini dengan perjuangan Rasulullah. Membaca qasidah. Qasidah inilah syair. Syair-syair yang menceritakan kembali perjuangan Rasulullah. Akhlak Rasulullah yang indah. Bagaimanakah tawaduknya Rasulullah. Bagaimanakah indahnya sifat Rasulullah. Dengan orang miskin, dengan orang lemah. Dan itulah pelindung kepada orang janda dan orang yatim. Dibaca dalam qasidah. Dan inilah yang diraikan di seluruh Osmaniyah. Mereka meraikan sejak 11 Rabiul Awal dan kemuncaknya pada 12 Rabiul Awal. Pada malam tersebut, mereka mengumumkan malam yang bahagia. Dan mereka pasang lilin hanyalah sebagai untuk merasakan perasaan dan bauan-bauan yang sangat-sangat harum disebarkan. Dan lebih lagi, air ros, bunga ros, ataupun minyak ros. Yang daripada bunga ros, mereka padatkan dan keluar patinya. Dan itulah yang diraihkan pada malam Maulid Rasul. Tuan-tuan. Di Kairah, kita lihat. Sepanjang ratusan tahun, mereka merayakan Hari Maulid. Menyatakan kesyukuran. Dan tidak ada ulama membantah. Maksudnya perkara bid'ah yang dilakukan perkara yang baik. Rasulullah tidak lakukan, mereka katakan. Tetapi Rasulullah sendiri berpuasa pada Isnin. Untuk bersyukur baginda dilahirkan dan dilantik menjadi Rasul pada hari yang sama. Dan setiap hari Isnin baginda Rasulullah berpuasa. Dan kita lihat dalam konteks ini umat Islam merayakan di Qahirah. Umat Islam merayakan di Libya. Ketika zaman Osmaniyah. Kita merayakan di Singapura. Di Masjid Sultan kita angkatkan bendera Osmaniyah pada ketika Hari Maulid. Di Jakarta masih kita rayakan dengan bendera Osmaniyah sampai sekarang. Di Masjid Gede, Yogyakarta, saya pergi
beberapa tahun lepas, mereka masih menyimpan bendera Osmaniyah pada hari-hari kebesaran. Maksudnya seluruh dunia Islam merayakan peristiwa yang sama sejak ratusan tahun. Tetapi apabila tahun 1935, kerajaan Saudi telah menggantikan kerajaan Osmaniyah, mereka menghalang sambutan Maulid Rasul. Tuan-tuan yang sebati. Dan kita tanya Majlis Fatwa Mesir tentang perayaan ini. Dan dengar perayaan Mufti Mesir mengeluarkan fatwa ini. Dia kata, in ihtifal bil maulid an-nabi wa zikr milad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa amrun jaiz syar'an wa innahu laysa bidah. Dia adalah satu perkara yang harus dari segi syariah dan dia bukan sekali-kali bidah. Bukan sekali-kali bidah. Ini ialah pandangan ulama Mesir. Tetapi ulama Saudi menyangkalnya, mengatakan perkara itulah bidah, bidah ke neraka. Cukup mudah. Siapa yang merayakan miladi ataupun miladi Rasul, maka tempatnya neraka. Itulah pandangan kerajaan Saudi sekarang. Berbeza sama sekali dengan seluruh ulama kita. Sepanjang masa mereka baru menaiki tahta di Saudi pada tahun 1935 dengan pertolongan Yahudi dan British, dan mereka mengeluarkan fatwa yang menyanggah jamhur yang melakukannya. Tuan-tuan yang semati. Yang paling menonjol perayaan ini ialah di Chechen. Ceknya ialah kalau kita buat survei orang yang paling cinta kepada Rasulullah dari segi salawat. Mereka hampir setiap orang di Chechen mereka ada tarikat. Tarikat ini menjadikan salawat sebagai satu agenda mereka utama. Dan setiap tentera Chechen yang sedang berjuang di Rusia sekarang, yang berjuang di Ukraine sekarang, mereka siang malam bersalawat. Tentera Ukraine sebelum berperang mereka minum arak supaya hilang perasaan takut. Tentera British apabila berperang mereka minum arak. Tentera Chechen bersalawat, bersolat, itu bezanya. Dan mereka merayakan hari Maulid besar-besaran di Grozny. Grozny ialah kota daripada Chechen. Dan siapa yang lahir dalam bulan Rabiul Awal, namanya Muhammad, akan diberikan uang hadiah $1,000. Itu untuk menunjukkan bahawa kelahiran Rasulullah ini disambut dengan penuh kesyukuran. Sebab wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuskan di kau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat pada seluruh alam. Dan khusus untuk di Chechnya. Mereka ada sehelai rambut Rasulullah yang disimpan begitu lama. Dan kita ingat bahawa Dagestan dan juga Chechen ialah antara bumi Islam yang awal. Di situlah diutuskan pendawah-pendawah daripada bangsa Quraisy sejak daripada oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar khalifah ketika menaiki khalifah mengutus beberapa orang sahabat untuk sampaikan dakwah di Chechen dan Dagestan. Dan mereka telah syahid di sana. Dan 40 kubur para sahabat besar terdapat di Dagestan. Menunjukkan Dagestan dan Chechen adalah bumi Islam yang sangat awal. Dan kita lihat bagaimanakah sikap orang Chechen dengan orang Dagestan tentang Islam. Mereka sangat teguh dengan Islam. Walaupun mereka berada dalam negara komunis yang bernama Rusia sampai dunia satu masa dulu, tapi mereka menunjukkan sikap mereka terhadap Rasulullah sangat-sangat cinta. Mereka mencintai Rasulullah dengan penuh hati dan budi mereka. Dan setiap hari Maulid mereka keluarkan rambut Rasulullah. Dan rambut Rasulullah ini dibawa keluar daripada Malacha, ibu negara Dagestan, dibawa ke Moskow dengan izin Presiden Putin. Kemudian dibawa kembali ke Grozny untuk merayakan hari Maulid. Dan ini dilakukan dengan setiap tahun. Ini gambar Rasulullah. Barangkali sukar untuk lihat di sini, kecil sangat. Diletakkan atas bekas dan hanya selai rambut Rasulullah. Dan inilah yang dilakukan di Rusia. Dan pada hari tersebut mereka mengadakan perhimpunan besar-besaran di seluruh Chechen. Dan pada tahun lepas mereka berkumpul selama 7,000 orang untuk merayakan ini dalam peristiwa masih dalam COVID. Mereka berkumpul dan merayakan hari Maulid, menunjukkan bahawa peristiwa ini peristiwa yang besar, harus disyukuri dengan berbagai cara. Termasuklah dengan berselawat beramai-ramai. Dan tuan-tuan, ini disetujui oleh Putin.
Putin memberikan restu supaya majlis Maulid dilakukan besar-besaran di Rusia. Perkara yang pelik. Dan apabila Presiden Putin mendengar Presiden Prancis menghina Rasulullah dengan lukisan katanya, dan Putin mengatakan, "Iyyakum. Jaga-jaga kamu, jangan kamu hina Rasulullah depan saya." Ini yang tidak laporkan oleh TV kita. Dan kamu tahu tak, wahai Presiden Macron, Rasulullah telah membina, telah mengubah kegelapan kepada kecerahan, kata Putin. Jangan sekali-kali kamu hina Rasulullah depan saya. Pemimpin bukan Islam sebab seperti itu. Apakah ada pemimpin Islam yang membela Rasulullah apabila Rasulullah dihina? Ada, tapi tidak ramai. Tetapi pemimpin yang memerintah negara komunis yang bangkit mengatakan, jangan kamu menghina Rasulullah depan saya. Tuan-tuan, jangan kamu hina Islam depan saya. Kata Putin, jangan kamu hina Islam depan saya. Dia bukan Islam. Bagaimana kita ingin paham? Dan dia membaca Al-Quran setiap hari. Dia membaca Al-Quran setiap hari. Kenapakah Putin membaca Quran setiap hari? Dan apabila Saudi menyerang Yaman bersama Amerika, dia membaca ayat Quran. Dan dia apabila umat Islam berpecah sekarang, dia membaca ayat Quran, wa'tasimu bihablillah. Jangan kamu berpegang kamu dengan tali Allah. Wala tabarakul. Jangan kamu pecah. Kata Putin. Siapa dia? Putin. Dan apabila Saudi bersama dengan Amerika menyerang Yaman, negara yang paling miskin, Saudi, negara yang paling kaya, bersama Amerika dengan kekuatan tentera yang paling canggih dunia, menyerang Yaman, negara yang paling miskin, hancur lebur. Kata Putin, jangan kamu melampaui batas. Jangan wala tafsir bil ard. Jangan kamu melakukan batas di atas bumi, kata Putin kepada Saudi. Tuan-tuan, siapa mengajar siapa? Siapa mengajar siapa? Ini tidak dilaporkan oleh televisi Malaysia. Malaysia tidak akan laporkan. Sebab Malaysia merujuk CNN, lidah Yahudi. Tuan-tuan yang hormati, ini meja Putin dalam pejabat resminya. Quran penuh dengan Quran. Dia baca Al-Quran setiap hari. Kenapa? Saya tak tahu. Dia bukan Islam. Dan itu sebab Palestin menyokong Putin. Seluruh negara Islam menyokong Putin, kecuali Malaysia. Malaysia bersama NATO. Dan ini yang tidak dilaporkan. Dan tentera Chechen sebagai tim antara. Yang bersama Rusia, mereka bersujud bersama-sama. Tentera Islam Rusia ramai, tuan-tuan. Tentera Rusia juga bersujud, bertahajud sebelum masuk ke Ukraine. Ukraine minum arak malam tersebut. Malam peperangan, Ukraine minum arak. Supaya mereka hilang ketakutan. Tentera Rusia yang Islam bersama dengan Chechen, mereka bertahajud. Itu bezanya. Tuan-tuan bersama dengan NATO. Sebab tuan-tuan baca CNN. Mari kita berfikir. Siapa yang cinta Rasulullah? Siapa yang pertahankan Rasulullah? Tuan-tuan, ini ialah Grozny. Grozny ialah negara Rusia. Negara Rusia adalah negara komunis. Tetapi Putin mengatakan, kumpul seluruh ulama, bincangkan tentang Islam di Grozny. Dan ulama kita berkumpul pada tahun 2016. Di mana? Di Rusia. Di Grozny. Grozny dalam Rusia. Presiden Putin. Dan Presiden Putin kata, kamu bincang tentang Islam. Dan ulama kita seramai 350 orang. Ulama besar dunia. Seluruh berkumpul di negara Rusia. Bincang siapakah yang benar antara Ahli Sunnah Jemaah atau Wahabi. Wahabi kah benar atau Ahli Sunnah yang benar? 350 ulama kita berkumpul pada tahun 2016. Dan mereka keluarkan resolusi seperti berikut. Daripada Universiti Azhar, seramai 40 orang ulama Azhar bersama dalam majlis tersebut untuk membuat satu keputusan yang sangat penting. Siapakah yang menang? Dan seramai
300 ulama lain bersama dengan 40 orang ulama Azhar seluruh dunia, termasuk negara kita. Berkumpul, dan inilah tokoh-tokoh yang penting dunia hari ini membuat kesimpulan. Siapakah yang benar? Ini kebesarannya, dengar betul-betul. Ini antara 3 tokoh besar yang sedang berbincang dalam peristiwa itu. Tuan-tuan boleh dengar ucapan mereka dalam YouTube. Disiarkan penuh. Tetapi dalam bahasa Arab. Saya dengar berkali-kali. Cukup mendebarkan. Dan tuan-tuan, dan keputusan mereka. Dengar keputusan mereka. Rasulullah terakhir yang seperti berikut. Ahli sunnah wal jamaah hum asyarah wal maturidiyah. Ahli sunnah wal jamaah hanyalah asyarah dan maturidiyah. Fi mazhab al-i'tiqad, dalam mazhab i'tiqad. Wal mazhab al-arba'ah wal fiqhiyah hanafiyah wal malikiyah wal syafi'iyah wal hanafilah. Adapun ahli sunnah wal jamaah dalam konteks fix ialah 4 mazhab yang diiktiraf, yaitu Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Ini diputuskan di Grozny, negara bukan Islam, negara Rusia, di bawah naungan Putin. Apakah ada seorang pemimpin bukan Islam yang memberikan restu untuk Islam berbincang tentang Islam di negaranya yang bukan Islam? Tuan-tuan. Dan apakah yang respon daripada Wahabi? Apakah respon daripada kerajaan Saudi? Saudi kata inilah muktamar syaitan. Apa yang dilakukan oleh ulama di Grozny adalah syaitan. Ulama mereka besar-besar memberikan bahawa muktamar syaitan adalah muktamar syaitan. Tuan-tuan dapat bandingkan apakah yang berlaku di situ. Bekas Mufti Mekah yang telah meninggal dunia, Syekh Hamdan Aziz Bas, menentang besar-besaran. Dia mengatakan hanya yang benar ialah Wahabi, yang lain semua sesat. Sedangkan muktamar di Chechen mengatakan yang selain pada Asyarah, selain pada Maturidiyah, sesat. Dan disinilah percanggahan, termasuklah dalam konteks menyambut meladi ataupun Maulid Rasul. Tuan-tuan yang semati, inilah perkataannya. Dia mengatakan inna ihtifal bil maulid bidah. Siapa dia yang meraihkan hari Maulid bid'ah dalam neraka. Sebab man ahza min amrina hadza ma laisa minhu fawarad. Siapa yang membuat bid'ah maka dia tertolak. Ada hadis silsilah yang sahih. Dia kata. Dan berdasarkan pada hadis itu dia mengatakan menyambut Maulid Rasulullah bid'ah, dan siapa menyambut masuk neraka. Bercanggah sama sekali dengan apa yang diputuskan di Grozny yang dipengerusi oleh 300 ulama dunia. Tuan-tuan, mari kita lihat. Dan inilah yang berlaku. Kita tanya Syekh Yusuf Qaradawi yang selalunya mirip ke sana. Tetapi dalam konteks Maulid, dia menjawab dengan tegas. Dia kata ramai yang mengatakan ihtifal Maulid Rasul, merayakan Rasulullah ialah merayakan hari Maulid ialah bid'ah, tetapi tidak, kata Yusuf Qaradawi. Laisa bisahih ala itlaq. Dan orang yang mengatakan bahawa bid'ah menyambut Maulid Rasul itu tidak benar, kata Syekh Yusuf Qaradawi. Bekas ulama dunia juga. Dia mengatakan bergantung pada konten. Dia tidak bergantung kepada mutlak kepada Maulid, tetapi pada kontennya. Sekiranya konten itu konten yang baik, maka dia jaiz, harus. Tetapi sekiranya disambutkan dengan maksiat, maka dia haram. Bukan pada maulidnya, tetapi pada pengisiannya. Itu kata Yusuf Qaradawi. Walakin iza intasna hadhihi al-fursah bitazki bi Rasulillah wa bi syakhsiyati hadzal nabiyul azim wa risalatihi al-ammah. Sekiranya kita masukkan dengan perjuangan Rasulullah, dengan mengingatkan kepada Rasulullah, maka dialah jaiz, kata Syekh Yusuf Qaradawi. Kenapa kita haramkan? Tuan-tuan yang mati. Dan orang bertanya sekali lagi kepada Mufti Mekah, bagaimanakah hukum menyambut hari kebangsaan? Haram. Jawabnya tegas. Menyambut hari kebangsaan adalah haram, neraka. Jelas. Dan dia telah meninggal dunia. Ini orangnya. Dan sekarang Saudi mengisytiharkan perayaan hari kebangsaan mereka.
Perayaan mereka disambut pada 22 September yang lepas. Yang diisytiharkan haram oleh mufti besar mereka. Namanya Syekh Hamdan Aziz Bas. Haram. Tetapi kerajaan Saudi sekarang telah lari daripada ulama mereka dan mereka mula menyambut hari kebangsaan mereka pada 22 September lepas. Lebih malang, 22 September lepas mereka rayakan dengan maksiat, dengan nyanyian, dengan pesta, dengan pakaian yang tidak mutawarat. Wanita bercampur lelaki, dan itulah yang dimaksudkan oleh Syekh Qaradawi. Sekiranya perayaan itu bukan kontennya ataupun isinya bercampur aduk dengan maksiat, dia haram. Dan sekiranya dia diberikan pengisian yang baik, maka dia jaiz, harus. Dan mereka ingin berisytiharkan 21 hingga 24 September. Mereka merayakan dengan konsert yang melampaui batas. Dan bagaimanakah mereka membahagikan alkohol dalam pesta tersebut? Dan ini telah melampaui batas. Ini adalah untuk menyambut 2030, wawasan 2030 yang diisytiharkan oleh Saudi. Mereka harus keluar daripada ulama mereka. Ulama mereka mengharamkan segala perkara seperti tersebut. Dan mereka ingin lagi daripada tersebut. Dan mereka mengadakan pesta besar-besaran. Ini adalah pesta terlepas. Tahu ini? Pada 3 September lagi mereka merayakan pesta besar-besaran. Di mana? Di Aula, di kawasan Nabi Soleh. Kaum Samud yang Allah musnahkan. Mereka adakan pesta besar-besaran. Dan Rasulullah berpesan, jangan kita merayakan, kita jangan lalu kawasan tersebut, kecuali dengan laju kawasan yang Allah musnahkan. Tetapi mereka adakan pesta di situ. Mereka tinggal segala fatwa daripada ulama mereka sendiri. Dan apa yang berlaku di sini ialah mereka meletakkan satu hari lagi, iaitu hari 22, hari Februari, sebagai hari memperingati imam besar mereka, Imam Muhammad bin Saud, pengasas kepada kerajaan Saudi. Mereka adakan 2 hari besar, dan 2 hari ini disebut oleh mufti mereka sebagai bidah. Tuan-tuan yang saya hormati, hari kelahiran negara Saudi dilahirkan pada 22 tahun 22. Mereka rayakan besar-besaran. Mari kita kenal apakah kelahiran Saudi. Saudi asalnya bertapak di Najat, di kawasan timur Madinah. Kawasan kecil. Dan dengan pertolongan Yahudi, pertolongan British, mereka telah menggantikan kerajaan Osmaniyah. Dan ini gambar pembesar-pembesar mereka merayakan dengan berbagai perayaan. Yang sebelum ini diharamkan. Meraya hari kebangsaan, meraya hari negara ialah haram fatwanya. Tetapi sekarang mereka telah merayakan. Mereka meninggalkan ulama mereka. Dan kita kenal bagaimanakah lahirnya Saudi. Tuan-tuan, Saudi bertapak pada tahun 1707. Dan pada itu namanya ialah Muhammad bin Saud sebagai Ibn Saud yang asal. Dan akhirnya mereka mengembangkan kuasa mereka ke kawasan-kawasan di semenanjung Arab dan dibantu oleh Yahudi dan Nasara. Ini pemandangan yang sangat genting. Apabila kerajaan ini yang tidak ada tempat yang besar, hanyalah di Najat asalnya, diberikan pertolongan oleh British bernama Shakespeare. Wakil British yang dihantar untuk menjadi nasihat kepada Sultan Abdul Aziz, pengasas Saudi. Ialah British. Dan seorang lagi bernama Perry Cox, seorang Yahudi. Kedua-dua inilah yang membentuk kerajaan Saudi. Dan ada 4 orang yang sangat penting dalam penubahan Saudi. Pertama, Shakespeare, iaitu pegawai tentera besar. British dihantar untuk menjadi penasihat pada Sultan Abdul Aziz. Yang kedua, daripada kanan, ialah Perry Cox. Perry Cox ialah perancang Yahudi Zionis yang menubuhkan kerajaan Mamlakah Saudi Arabia. Maafkan saya, tuan-tuan yang tidak setuju dengan saya. Dan yang ketiga ialah Perdana Menteri Yahudi yang pertama, yakni Ben Gurion, yang memberikan wang kepada Abdul Aziz untuk melawan Osmaniyah, Khalifah Islam yang terakhir. Dan yang keempat ialah Philby, John Philby, yang memecahkan rahsia ini. Saya mendapat berita ini daripada orang yang terakhir,
Pada mulanya mereka bersekongkol dengan ketiga-tiga ini untuk menjatuhkan Utsmaniyah. Akhirnya Utsmaniyah dijatuhkan. Maka Saudi diberikan tempat yang luas, termasuk Mekah dan Madinah. Akhirnya mereka bergaduh dengan Pilbi. Pilbi memeluk Islam, bernama Abdullah Pilbi. Dan Pilbi lah yang memecahkan rahsia bahawa Saudi dilantik, ditubuh oleh Yahudi dan Nasara. Penasihat mereka ialah Perikox dan juga Shakespeare, kiri dan kanan. Dan wang dapat daripada Zionis yang disalurkan melalui Ben Gurion. Kata siapa? Bukan saya, tetapi Pilbi. Pilbi akhirnya dia meluk Islam dan dia pecah rahsia. Tuan-tuan baca bukunya Al-Ayyam Al-Arabiyah. Ayyam Al-Arabiyah. Bukunya menceritakan segala-gala penubahan Saudi. Dan mereka rayakan pada 2/2 tahun 22. Ini sambutan pertama. Sambutan Maulud haram. Sambutan kebangsaan okey. Dan bila kita tanya pula, dia mengatakan sambutan Maulud adalah berkaitan dengan agama. Tidak boleh. Bid'ah. Sebab Rasulullah katakan melakukan benda yang baru adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat dalam neraka. Tetapi merayakan hari kebangsaan bukan agama. Jadi boleh kita lakukan. Mereka boleh membawa alasan yang demikian. Tuan-tuan yang semati. Inilah yang mereka sambut sekarang besar-besaran untuk sempena tahun 2030 yang mereka rancangkan untuk Saudi menjadi negara maju. Sebagaimana kita juga Malaysia merancang tahun 2020 Malaysia jadi negara maju. Rupa-rupanya kita semakin miskin. Maafkan saya, tuan-tuan. Mari kita lihat satu perkara lagi ialah sejak Islam bertapak di Semenanjung Arab, umat Islam tidak ada tarikh. Dan para sahabat meminta supaya kita jadikan satu tarikh. Menjadikan Maulid Rasulullah sebagai awal tahun kita. Tetapi ditolak oleh sebahagian sahabat, para sahabat besar. Sayyidina Umar mengatakan kita tidak boleh ambil Maulid Rasulullah sebagai tarikh kita. Kita ambil tarikh hijrah bagi Rasulullah daripada Mekah ke Madinah. Sebab dia satu titik tolak Islam bertahta sebagai sebuah negara. Maka dengan nasihat daripada Sayyidina Utsman juga, dengan Sayyidina Ali juga, maka Sayyidina Umar mengisytiharkan bukan Maulid Rasulullah sebagai tarikh kita, tetapi mengambil tarikh hijrah, perubahan daripada Mekah ke Madinah. Dan itulah yang dijadikan sebagai tarikh resmi negara kita, Islam, yang dimulakan oleh Sayyidina Umar. Adapun tarikh Rasulullah dilahirkan tidaklah diambil sebagai tarikh permulaan. Kita tidak ingin meniru Kristian yang mengambil tarikh kelahiran Nabi Isa AS sebagai tarikh permulaan mereka, tetapi kita mengambil hijrah dan kita berbeza dengan Kristian. Kata dalam konteks kita Muslim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna indat syurinillah. Inna indat syurinillah 12 syahran fi kitabillah. Ya makhluqas samarat minha arba'atun hurum. Dzalika al-qayyim wa la tadmuru bihinna anfusakum. Dan sesungguhnya bilangan bulan si Allah ialah 12 bulan. Dalam kitab Allah sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah agama yang benar dan janganlah kamu melakukan kezaliman pada diri kamu dalam bulan tersebut. Sekarang bermulalah, bulan ini sudah ada sebelum Islam lagi. Dan kita mulakan Muharram. Kita mulakan dengan Muharram dan Safar Rabiul Awal. Kenapa kita pilihkan Muharram? Ada sebab-sebab yang tertentu. Para sahabat memilihkan Muharram, ada yang cadangkan Ramadan, ada yang cadangkan Rabiul Awal, ada yang cadangkan Syaban, tetapi Sayyidina Umar memilih Muharram. Sebab Muharram selepas kita selesai melakukan haji di Mekah dan kita kembali ke Madinah. Dan ketika itulah permulaan kepada kehidupan seorang. Dan dengan selepas haji, kita merasakan diri kita diri yang baru. Dan kita mulakan tahun Islam dengan Muharram, kata Sayyidina Umar. Dan sampai hari ini kita menyambut dengan bulan Muharram. Oleh sebab itu, tarikh sebelum hijrah, kita rujuk kepada sebelum hijrah. Sebelum hijrah, Rasulullah dilahirkan sebelum hijrah. Dan Aminah, ibu Rasulullah meninggal dunia pun dirujuk kepada hijrah, iaitu pada tahun 46 sebelum hijrah dan sebagainya. Tuan-tuan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak diutuskan di kau wahai Muhammad kecuali rahmat pada segala alam. Dengan cepat tuan-tuan kita lihat Islam berkembang dengan cepat. Allah berjanji untuk memberikan mereka beriman dan amal soleh akan mereka nanti menjadi khalifah di atas muka bumi. Asalnya di sinilah tempat Islam dilahirkan, di Mekah. Dan Rasulullah berhijrah ke Madinah. Akhirnya dalam masa 10 tahun saja Rasulullah di Madinah, Islam telah sampai ke seluruh Semenanjung Arab.
Semenanjung Arab ini telah disinari Islam dalam masa 10 tahun, seluruh semenanjung Arab telah menerima Islam. Selepas itu dengan cepat mengalir ke seluruh kawasan Syam, Iran dan seterusnya. Akhirnya Islam berkembang dengan begitu cepat dan hari ini kita lihat Islam adalah agama yang paling cepat berkembang dunia. Islam memasuki Asia, memasuki Eropah dan memasuki Afrika dan masuk ke Rusia, masuki Afrika dan sebagainya. Dan pada tahun 1000 Hijriah, tahun 1000 Masih, kita lihat Islam telah sampai ke Timur Barat. Maksudnya kerajaan Islam telah sampai ke Timur Barat, semakin lama semakin besar, dan selama semakin besar, dan kita, kerajaan Osmaniyah lah kerajaan terakhir umat Islam. Yang walaupun tapaknya bertapak di Istanbul, tetapi dia menjadi penaung kepada seluruh umat Islam di dunia, termasuklah negara kita. Dan kita lihat, di sinilah Islam telah berkembang dengan cepat. Dan kita lihat, India juga telah masuk Islam. Di China, kerajaan Islam yang telah pernah bertapak ialah kerajaan Yuan. Kerajaan Yuan ialah kerajaan Mongolia. Mongolia telah pergi ke timur dan ke barat. Satu pergi ke timur menjadi kerajaan Osmaniyah, orang Mongolia. Orang Mongolia juga pergi ke Rusia membentuk kerajaan Islam Dagestan, itu orang Mongolia. Orang Mongolia juga pergi ke China membentuk sebuah negara Islam bernama kerajaan Yuan. Tetapi orang China tidak mengetahui bahawa China adalah negara Islam satu masa dulu. Ketika kurun yang ke-13, negara yang terbesar di China adalah Yuan dan diperintah oleh Islam. Dan selepas itu kerajaan Ming yang mengutus Cheng Ho untuk sampaikan mesej Islam ke seluruh dunia. Dan Cheng Ho datang bukan sebagai peniaga tetapi sebagai pendakwah. Dan Islam berkembang dengan cepat. Akhirnya kita saksikan hari ini. Inilah antara negara Islam yang berkembang dengan berkat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kerajaan Timur juga telah berkembang sampai ke Uzbekistan, sampai ke kawasan Ma Wara'an. Kemudian kita lihat lagi ini, Islam telah sampai ke Kutub Utara. Inilah yang terakhir. Dan dalam satu hadis bahawa tidak berlaku hari kiamat sehinggalah Islam sampai ke di mana adanya matahari siang dan malam. Islam sayablu hadzal amr ma barawal nahar. Islam akan sampai di mana ada siang dan malam. Sayablu hadzal amru sayablu hadzal amru ma barawal nahar. Islam akan sampai ke mana saja ada siang dan malam. Dan sekarang di Kutub Utara. Di kawasan yang paling utara, namanya Bandar Norwich, telah ada masjid. Ini masjid yang paling utara di hujung dunia, telah ada masjid. Benar sebagaimana Rasulullah sebut, Islam akan sampai di mana ada siang dan malam. Di sini siang 24 jam, satu masa malam 24 jam. Di situ Islam telah sampai. Dan di Siberia telah terbina masjid di kawasan negara Putin. Putin membenarkan masjid dibina dengan banyaknya di Siberia. Dan itu yang tidak dilaporkan oleh CNN. Kenapakah Putin membenarkan masjid dibina di seluruh Rusia? Dan inilah antara masjid yang dibina di Siberia, negara yang paling hujung. Dan di kawasan Kanada Utara. Masjid dibina dengan menarik daripada Alaska. Di Alaska. Ditarik dengan kereta masjidnya. Sebab di sana tidak ada pokok. Tidak ada bahan binaan dan kekuatan Islam. Menunjukkan bahawa masjid dibina dengan trailer. Dibawa ke hujung dunia. Dan di Antartika. Di South Pole. Di Edmund Scott. Tempat Malaysia hantar pasukan kajiannya. Di situ Eskimo mulut Islam beramai-ramai. Di situ hanya ada orang Eskimo. Orang Eskimo telah masuk Islam beramai-ramai. Dan kenapakah tidak dilaporkan oleh CNN? Di situ tidak ada Kristian, tidak ada Yahudi, tetapi Islam yang muncul. Di hujung dunia. Namanya Emerson Scott. Pusat Kajian Antartik. Itu telah terletak di kawasan Kutub Selatan dan telah ada masjid untuk orang Eskimo. Islam berkembang dengan cepat, tuan-tuan. Inilah pemenangan di kawasan tersebut. Dan kita ada satu pasukan yang kita hantar ke sana. Dan kita membina masjid di hujung dunia dan di sini di Kanada. Kita bina masjid di tempat yang siang 24 jam. Alhamdulillah, sudah ada pelancong yang telah mengembara ke utara dan selatan. Dan mereka membina masjid pertama dengan ais. Ini masjid pertama dengan ais yang dibina
di hujung dunia. Dan mereka bersolat dalam salji. Dan mereka, di mana saja mereka pergi. Untuk tujuan gas dan petroleum, gas dan minyak. Dan mereka juga mengkaji. Mereka terus menunaikan solat. Solat bagi Islam tidak dapat ditinggal. Inna solat akan aminnya kita memang mau kuta. Dan sungguhnya solat itu di sisi orang mukmin ada waktu yang Allah telah tentukan. Tidak boleh kita lagi-lagi sampai masa kita solat hantar di hujung dunia. Dan itulah barangkali sebagai kesimpulan penutup kepada perbincangan kita hari ini. Saya minta maaf banyak-banyak pada tuan-tuan yang tidak setuju dengan apa yang saya sebutkan tadi. Lebih-lebih kawan kita yang baru balik daripada Mekah. Yang belajar di sana, pasti mereka tidak setuju dengan saya ini. Saya minta maaf banyak-banyak, bukan daripada hati saya, tetapi daripada apa yang saya sebutkanlah. Apa yang berlaku dalam dunia Islam hari ini, tuan-tuan. Dan inilah hadis yang saya baca tadi. La yabruna hadzal amru ma yabruna. Islam akan sampai di mana saja adanya siang dan malam, dan itulah yang sedang kita saksikan hari ini. Islam adalah agama yang paling cepat berkembang dunia. Dan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak putuskan diri kau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih wa salam.